ahli yang lain. Terima kasih. Ya, sila Lipis. Lepas Lipis Lembah Pantai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehati sejiwa. Yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri Yang Dipertua kerana memberi ruang kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan Belanjawan 2017 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari Jumaat yang lepas. Sesungguhnya pada khidmat saya, Belanjawan 2017 ini merupakan bajet yang menjamin perpaduan dan ekonomi, menghemah perbelanjaan inklusif, dan yang paling penting sekali ialah mensejahterakan kehidupan rakyat seluruh. Belanjawan 2017 ini sesungguhnya merupakan penerus tradisi terbaik Kerajaan Barisan Nasional dalam memakmurkan negara dan membawa kesejahteraan kepada semua rakyat. Kita semua boleh imbas kembali sebagaimana sejarah-sejarah pembentangan bajet yang lalu sehingga menyebabkan kita memimpin dan merajui kerajaan ini dari dahulu sehingga sekarang. Belanjawan kali ini pada khidmat saya memberi sangat cabaran kepada negara, kepada seorang Perdana Menteri, kerana kita berada dalam keadaan tahap ekonomi global yang sangat mencabar, khususnya dalam harga-harga komoditi yang tidak menentu dari segi getah, minyak dan sebagainya, yang menyebabkan kita mempunyai berbagai-bagai perkara yang harus dilakukan untuk mengurangkan bajet defisit dari 4.5% pada tahun 2014 dan kepada 3.1% pada tahun 2016 dan mensasarkan 3.0% pada tahun 2017. Kejayaan ini tidak lain tidak bukan kerana Perdana Menteri mempunyai kekuatan ataupun mempunyai satu daya tahan yang sanggup mengharungi apa jua cabaran. Tidak kira serangan daripada depan, belakang, atas ataupun bawah, tetapi beliau mendapat satu pengiktirafan daripada International Rating Agency yang telah menunjukkan kepercayaan pasaran antarabangsa terhadap ekonomi Malaysia. Ini kadang-kadang menyebabkan terpaksa kita semua mengakui, tidak kira daripada Barisan Nasional ataupun dari sebelah sana, kena mengakui bahawa Perdana Menteri dapat membawa kepada perjalanan yang cukup baik dalam menegakkan ekonomi untuk negara kita ini sendiri. Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin menyentuh beberapa perkara yang mungkin boleh menambah baik dari segi perjalanan kepimpinan negara dan untuk terus menekankan kepada aspek pelaksanaannya. Saya ingin menambah beberapa perkara yang boleh mungkin dijadikan sebagai satu dorongan di masa-masa yang akan datang. Saya melihat pada hari ini, sering kita dikaitkan dengan soal pengangguran. Banyak perkara yang boleh dilakukan untuk dalam hal sedemikian rupa. Saya nak mengambil contoh saja. Mengambil contoh, kalau seorang doktor, ia keluar daripada sehabisnya beliau daripada pengajiannya, ia akan pergi dalam bidang perubatan. Kalau seorang peguam, ia akan pergi dalam bidang perundangan. Kalau seorang juru elektrik, ia akan pergi ke dalam bidang elektrikal. Begitu juga dengan bidang-bidang lain yang boleh membawa kepada jurusan mereka itu sendiri. Tetapi saya ingin membawa kepada satu cadangan, bagaimanakah hari ini kita melihat suasana alam sekitar kita sendiri. Apakah yang disebabkan alam sekitar ini sering dikaitkan dengan pencemaran alam. Ini yang membawa kepada, ingin saya cadangkan, seperti
yang saya katakan sebentar tadi. Saya mengambil contoh, kalau hari ini G7 di dalam bidang pembinaan ataupun kalau dahulu dikenal sebagai kontraktor kelas A, mestilah disyaratkan meletakkan seorang jurutera, mesti meletakkan seorang QS, dan juga begitu dengan kelas B ataupun G6, disyaratkan begitu ketat sekali kalau mereka hendak mendapatkan lesen tersebut. Tetapi dalam soal industri lain seperti industri pelombongan di Malaysia ini, kita tidak mempunyai meletakkan syarat sedemikian rupa. Maka kalau kita melihat pelombongan seperti bauxite, kalau kita melihat pelombongan emas, pelombongan biji besi, seolah-olah pelaksanaannya seperti kalau sering orang katakan seperti cowboy saja. Tidak ada garis panduan. Tidak ada satu garis panduan yang boleh membawa kepada mengikut pengiraannya, boleh mendatangkan hasil kepada negara yang begitu tinggi sekali. Kalau kita melihat di Kuantan, umpamanya bauxite itu sendiri, yang telah mencemarkan satu ketika bandar Kuantan, menyebabkan Kementerian Alam Sekitar telah mengambil daya langkah inisiatif yang cukup drastik untuk memastikan bahawa alam sekitar itu terjamin dengan baik. Kalau kita merangka kembali, kita menyebut dalam industri pelombongan di negara kita ini, terutama boksit, kita jadikan ia sebagai perkara yang penting yang boleh mendatangkan hasil yang begitu banyak kepada industri ini. Kerajaan kerugian satu sumber hasil yang begitu banyak. Kalau kita tidak dapat memastikan pengendalian bahan ini dengan betul, dan kita berharap supaya ia boleh ditambah baik supaya menjadi satu hasil yang sangat penting kepada negara kita. Sebab itu saya katakan soal alam sekitar, kalau boksit itu sendiri didapati dijaga dengan betul, saya percaya kita hari ini mempunyai hasil yang banyak daripada hasil pelombongan boksit ini sendiri. Sebab itu saya menyarankan supaya satu langkah drastik yang perlu diambil oleh kementerian yang berkaitan untuk memastikan yang ia boleh dilakukan kerana ia mempunyai banyak sumber pendapatan kepada hasil negara kita itu sendiri. Tuan yang dipertua, kita telah memberhentikan aktiviti pelombongan ini. Maka sedikit hasil kerajaan negeri akan terjejas, menyebabkan kita sebenarnya boleh mendapat hasil yang lumayan daripada sedemikian rupa. Sebab itu saya menyarankan supaya pihak kerajaan melalui Kementerian Alam Sekitar meletakkan syarat setiap permohonan pelombongan yang hendak dibuka mestilah meletakkan seorang pegawai alam sekitar, meletakkan jurutera perlombongan, meletakkan teknisian sebagainya yang setaraf dengannya untuk membuka sesuatu lombong yang baru ini. Kita sangat penting kerana pelan pembangunan untuk alam sekitar ini sangat penting. Saya mengambil contoh di kawasan saya sendiri, umpamanya mempunyai begitu banyak lombong-lombong yang diluluskan secara kecil-kecilan ataupun secara haram, yang menyebabkan kita tidak dapat mengawal dari segi alam sekitar itu sendiri. Kita terpaksa menghadapi masalah air yang tercemar dengan begitu ketara sekali. Kita menghadapi tanah-tanah yang telah dibuka lombong tetapi telah dibiarkan begitu saja, menyebabkan tanah-tanah tersebut tidak dapat diusahakan lain-lain hasil. Maka saya dengan ini minta supaya kerajaan memberi perhatian serius dalam hal ini. Saya sangat bersetuju dengan beberapa NGOs yang telah datang ke negeri Pahang ataupun ke beberapa negeri di dalam negara kita ini, yang khususnya daripada PEKA, Pertubuhan Perlindungan Khazanah Alam Malaysia, yang diketuai oleh pengusinya Puan Sri Sharifah Sabrina, yang telah memasuki beberapa kawasan
untuk menyelamatkan pencemaran ini. Mereka dibantu oleh Laili Basir, dibantu oleh Profesor Maktab, yang mana mereka telah menggunakan berbagai-bagai kaedah untuk sebenarnya membantu kerajaan supaya mengelakkan daripada bencana berlaku seperti ini. Saya sendiri di kawasan saya pernah berlaku hampir 3 bulan tidak mempunyai air kerana kesurutan air yang amat ketara. Ini disebabkan tidak lain tidak bukan kerana udara semakin nipis. Kalau dahulu kita pernah dengar ozon semakin nipis, inilah disebabkan oleh perkara ini yang tidak terkawal dengan rapi, maka ia berlaku seperti sedemikian rupa yang kita tidak kawal EIA-nya menyebabkan ia menjadi sedemikian rupa. Tuan Yang di-Pertua, Datuk Seri Yang di-Pertua, di sini saya menyarankan supaya amalan seperti ini kita boleh melihat daripada universiti-universiti yang telah mengeluarkan graduan-graduan seperti sedemikian rupa, beri peluang kepada mereka yang hari ini kadang-kadang mereka keluar dalam jurusan ini tidak dapat tempat kerana kita tidak memberi ruang kepada mereka. Jadi saya menyarankan daripada pengiraan saya, sebenarnya hasil yang boleh kita perolehi, kita dapat melihat begitu besar sekali hasil yang boleh datang kepada kerajaan negeri ataupun kepada kerajaan pusat. Saya nak mengambil contoh pengiraan ini. 4 tan boksit menghasilkan 1 tan aluminium. Harga aluminium setan USD 1,500. Campur tolak 10%, kita boleh ambil kira lebih kurang RM6,000 Malaysia. Hasil setiap tan boksit ini sebenarnya boleh menghasilkan 1,500 sehingga 2,000 setiap tan boksit. Oleh itu, hasil boksit Pahang ataupun untuk Malaysia dikira 1,500 kali dengan 27 juta tan, yang bagi tahun 2015 saja kita sepatutnya boleh dapat 40.5 bilion ringgit. Tak payah nak cerita YNDP. 40.5 bilion ringgit. Tetapi adakah angka ini dikira, fakta ini diambil kira oleh pakar-pakar ekonomi kita yang mana boleh menghasilkan begitu besar sekali? Bayangkan satu negeri saja boleh mengeluarkan sedemikian rupa. Tetapi mungkin perkara ini kita tidak mengambil penelitian secara khusus. Sedangkan hasilnya sangat lumayan sekali. Tak diambil kira lagi daripada hasil emas, tidak ambil lagi dikira daripada hasil biji besi, tidak ambil lagi kira daripada hasil balak. Maka inilah sebenarnya kalau kita membuat penjagaan yang cukup rapi, kita dapat menyelamatkan dari segi hasil kerajaan, kita dapat menyelamatkan dari segi alam sekitar itu sendiri. Faktornya, mestilah kerajaan berfikir bagaimana nak menyelamatkan alam sekitar itu sendiri. Kalau di Kuantan kita dah melihat menggunakan lori yang begitu banyak, begitu ketara sekali, menyebabkan alam sekitar di Kuantan hinggalah ke pelabuhan yang sangat dahsyat sekali. Tetapi kalau kita mengambil kira, kita menggunakan kaedah sebenar, maka hasil yang lumayan dan alam sekitar ini kita dapat terjamin. YB Lipis, boleh jelas sikit? Sila. Terima kasih. Ya. Terima kasih Tuan Pertua, terima kasih Yang Berhormat Lipis. Saya sangat tertarik kerana Pahang, Lipis daripada Pahang, dan Pahang banyak kali dalam fokus kita tentang masalah perlombongan dan pengeluaran hasil bumi yang menyebabkan pencemaran, boksit dan lain-lain. Soalan saya begini, apakah Yang Berhormat dari Lipis memaksudkan sekarang yang ada sekarang ni, yang terlakukan sekarang ini tak boleh dilakukan lagi, belum boleh dilakukan lagi kerana ia merosakkan alam? Apakah yang perlu dilakukan supaya kita dapat mengeluarkan hasil bumi tadi tanpa merosakkan alam? Maksud saya benda dia lama. Adakah sampai sekarang kerajaan masih belum berfikir ataupun masih belum ada cara ataupun memang tak boleh dikeluarkan hasil bumi tadi tanpa merosakkan alam? Terima kasih. Terima kasih rakan saya daripada Kuala Kedah.
Sebenarnya ucapan saya akan sampai kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Kuala Kedah. Perkara ini bukan saya katakan tidak boleh dilakukan. Sebab itu saya nakkan supaya kementerian-kementerian ini kita mengeluarkan bajet R&D. Kena buat research. Kena buat dia punya kajian sebenar. Sekarang ini kita hentikan dah hampir 6-7 bulan pengeluaran boksit. Kerana kita mengambil tidak kira langsung. Kalau bawa excavator, bawa bulldozer dan sebagainya, korek tak menentu. Sehingga akan menyebabkan tanah berlubang-lubang. Dan pastinya masa-masa mendatang tanah tersebut tidak boleh digunakan. Tetapi kalau kita membuat secara yang proper ataupun cara sebenarnya, saya percaya ini yang menjadikan hasil yang telah kita buat pengiraan daripada pakar-pakar ini yang boleh mendatangkan hasil kepada negara. Saya tidak katakan ia tidak boleh lakukan. Kita nak lakukan supaya tidak menjejaskan alam sekitar, kedudukan orang ramai yang mana di dalam kandungan di dalam boksit ini sendiri sangat tinggi kandungan yang membahayakan kepada manusia itu sendiri. Sebagai pemimpin daripada Kuala Kedah, sebagai seorang doktor sudah pasti tahu kandungan boksit itu mengandungi cukup bahaya kepada manusia. Sudah pastilah kita naklah membuat ia secara benar-benar teratur. Maknanya mungkin kalau setengah negara telah menggunakan pipe menyalurkan boksit ini ke tempat pengantarannya, tidak menggunakan lori, menggunakan pipe-pipe tertentu yang boleh sampai terus ke pelabuhan umpamanya, yang menyebabkan kita tidak mendatangkan pencemaran alam kepada manusia itu sendiri ataupun kepada hidupan-hidupan liar itu sendiri, yang menjejas kepada orang yang tidak dapat hasil daripada hasil mineral ini. Orang yang dapat hasil seronok buat demonstrasi, kononnya minta supaya dibukakan semula. Dan ada pula yang demonstrasi hendaklah ditutup. Di manakah kerajaan hendak duduk kedudukan ini? Sebab itu saya katakan sebentar tadi, saya puji sikap-sikap NGOs alam sekitar ini yang diketuai oleh Puan Seri Sharifah Sabrina ini telah melakukan perkara yang terbaik untuk memastikan alam sekitar ini. Bukan saya katakan kepada boksit saja tentang alam sekitar. Pencemaran-pencemaran. Kadang-kadang kalau kita melihat banyak lombong-lombong yang saya baca dari beberapa Facebook, banyak lombong-lombong di tengah-tengah hutan yang tidak dipelihara, yang tidak tahu siapa tuannya, mungkin tidak bertuan, buat secara haram. Bagaimanakah kerajaan hendak mengatasi perkara ini? Yang menyebabkan saya kata tadi pencemarannya berlaku sehingga akan menyebab manusia itu gagal mengawalnya, seperti air kotor dan sebagainya. Ini sebab saya katakan dari segi hasil itu sendiri boleh mendatangkan lumayan kepada kerajaan ataupun kepada kerajaan negeri. Kenapa kita tidak melakukan perkara ini terbaik? Saya mengambil contoh satu lagi. Kalau kita membuat R&D umpamanya, sesengah negara sekarang ini mereka lakukan perkara ini tidak lagi menggunakan lori dan sebagainya. Mereka dah tukar kepada pemasangan kilang-kilang tertentu untuk proses di tempat tersebut, kerana ia melibatkan lebih kurang dalam 1 bilion untuk perkilangan tersebut. Tetapi sedangkan hasil untuk bagi tahun 2015 saja telah mencecah sehingga lebih 40 bilion ringgit yang boleh diperolehi daripada kalau kita mengambil sehingga terus jual saja kepada negara-negara tertentu. Jadi saya berharap supaya dengan sedemikian rupa daripada royalty umpamanya, daripada hasil yang dikutip dibagi-bagikan, termasuklah kalau mengikut bayaran GST pun sendiri, GST pun boleh mengutip 4.86 bilion daripada hasil boksit ini saja, kalau mengikut penjualan harga yang ada pada hari ini. Tetapi kenapa kita tidak lakukan? Kita tidak lakukan untuk menambah baik kepada pendapatan hasil negara itu sendiri. Kita nak supaya dalam masa tertentu ini, supaya kerajaan mengeluarkan sebaik mungkin belanja R&D ini untuk memastikan semua perkara yang saya perkatakan sebentar tadi boleh menambah baik, khusus pada negeri, kepada pusat, dan juga boleh menambah baik
kepada alam sekitar itu sendiri, dapat menyelamatkan banyak perkara yang kita boleh lakukan. Tan Sri yang dipertua, saya berasa sangat baik perkara ini. Kerana operasi, saya nak mengambil contoh satu lagi. Perkara yang lombong terbaik di negeri Pahang. Ada dua lombong yang terbaik. Satu J Resources di kawasan saya. Satu lagi Selinsing Mining di kawasan Kamar Highland. Mereka mempunyai kelengkapan. Mereka mempunyai cukup tenaga. Mereka mempunyai kepakaran. Mereka mempunyai segala kelengkapan. Mereka sanggup menanam kembali pokok-pokok yang telah mereka rosakkan waktu masa perlombongan. Maka mereka juga boleh mendapat hasil yang sangat lumayan daripada perlombongan tersebut. Sebagai contoh, seketika ini harga emas 1 ounce bersama dengan 1.5 juta. Dan kerajaan mendapat royalti sebanyak 7%. Maknanya kerajaan boleh dapat dalam 420 juta hasil tersebut. Maka inilah salah satu contoh terbaik. Kalau kita bagikan perkara yang saya nyatakan sebentar tadi, bukan perkara kita nak menutupkan saja dengan demonstrasi, bukan kata kita nak bukakan saja juga dengan cara demonstrasi. Saya tak tahu siapa yang demonstrasi ini, tetapi mereka menyarankan supaya perlombongan boksik ini dibuka semula pun demonstrasi, dan nak menutup pun demonstrasi. Tetapi sayangnya, ataupun mungkin telah kita lakukan kajian-kajian tertentu untuk melaksanakan perkara tersebut. Tan Sri yang dipertua, yang selalu demonstrasi kuning, Tan Sri yang dipertua, saya sebenarnya ingin menyentuh juga beberapa perkara yang ada masa lebih kurang 8 minit lagi. Saya nak menyentuh soal yang banyak kita perbincangkan. Pertamanya saya nak bincangkan soal juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kepenggunaan dan Koperasi ataupun KPDNKK. Ini kementerian yang cukup top. Sering dikatakan sebab hubung kait dengan harga barang turun dan naik. Saya berpendapat KPDNKK ini mungkin dah lakukan, tetapi kerana tidak mengeluarkan lagi kenyataan-kenyataan tertentu, saya berpendapat KPDNKK ini mestilah membuat juga research and development tentang harga-harga barangan ini. Kalau tidak, sampai bila pun masalah GST, masalah yang dibangkitkan kenaik harga barang, tidak akan selesai kalau tanpa harga. Saya mengambil contoh, kalau harga yang dikenakan GST sebagai contoh, tetapi kita tidak tahu kos sebenarnya, kita tidak buat research, kita tidak tahu harga sebenarnya, maka bagaimanakah kita nak mengawal harga barang-barang tersebut? Kita kena tahu betul harga barang-barang ini. Maknanya di dalam Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ini mestilah tahu benar berapakah harga sebenar harga yang dijual itu dan berapakah mereka mendapat keuntungan. Mungkin dari segi keuntungan disorokkan juga, tetapi soalnya R&D ini mesti dilakukan. Kalau tidak, alasannya harga minyak naik, tapi bila harga turun, tak ada pun seorang kartel-kartel ini, peniaga-peniaga ini menurunkan harga barang tersebut. Tak ada dengar. Peace. Boleh. Sila Putat Tan, sahabat. Terima kasih Tan Sri yang dipertua telah membenarkan saya mencelah. Saya tertarik dengan ujar yang berhormat Lipis berkenaan dengan harga barang. Walaupun cadangan Lipis untuk mengkaji harga-harga barang itu tidak kira di manalah Semenanjung, Sabah, Sarawak. Tetapi adakah yang berhormat juga menyentuh soal kualiti barangan yang boleh dipermainkan oleh para peniaga, traders misalnya. Terutama sekali beras. Kalau kita makan beras di Sabah dan di Semenanjung, saya ulang sekali lagi, packaging sama,
Kualiti diletakkan di luar tu sama, tapi di dalamnya lain pula. Adakah yang berhormat setuju dengan saya supaya KP dan KK ini dapat memantau kualiti barangan, especially consumption good. Terus mereka gula ada campuran, tepung ada campuran, beras ada campuran dan macam-macam lagi daripada tepung. Terima kasih kepada Putatan. Saya sangat bersetuju dengan yang disarankan oleh banyak perkara yang berlaku seperti sediakan rupa. Ramly Burger yang kita disebarkan baru ni pun dah proses daging khinzir. Maknanya kita tidak ada satu kawalan. Kita kena melihat dari segi kawalan ini. Sebab itu kita ada akta pencatutan dan akta perihal dagangan. Ini yang kena kita pentingkan akta ini, kita gunakan akta ini untuk memberi amaran kepada yang dikatakan oleh Putatan tersebut. Sebab sewenang-wenangnya mereka menggunakan hal ini. Sewenang-wenangnya mereka akan melakukan perkara sedemikian rupa. Sedangkan kita sendiri tidak tahu apakah garis panduan kayu pengukur harga tersebut. Sebab itu saya katakan harga minyak, barang naik minyak, naik gaji pegawai kerajaan, harga barang pun naik. Nak turun harga minyak, harga barang tak turun. Maka ini semua harus dikaji untuk memastikan kesejahteraan rakyat itu. Sebab itu saya melihat sebenarnya sebagai contohnya kita mesti mengambil contoh negara-negara maju yang menuju ke era negara maju itu sendiri. Mereka sebenarnya banyak melakukan R&D. Sebab itu dalam bidang sukan umpamanya, dalam bidang apa jua seperti Korea, Jepun dan sebagainya, mereka lebih tekankan kepada konsep research ini supaya mereka menjadi negara yang lebih maju. Sedangkan mereka suatu ketika dulu belajar daripada Malaysia dan pada hari ini Malaysia berkunjung ke sana untuk belajar dari segi pengalaman mereka kerana mereka mempunyai kayu pengukur ada ataupun benchmark untuk melakukan perkara tersebut. Boleh? Okey, Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih Lipis. Saya mendengar hujah yang disampaikan oleh Lipis bermula daripada cerita berkaitan alam sekitar, kemudian masuk pula dengan isu berkaitan dengan KP dan KK ni. Setuju tak Lipis? Hari ini permasalahan yang paling besar dengan jabatan-jabatan dan kementerian ini ialah isu berkaitan dengan penguatkuasaan. Yang kita lihat penguatkuasaan baik di peringkat alam sekitar maupun di peringkat kenaikan harga barang. Contohnya baru-baru ini bila berlakunya pengurangan stok minyak masak di pasaran dan sebagainya ini berpunca sebenarnya daripada mereka-mereka yang dikatakan menyorok minyak-minyak masak ini dan sebagainya, dan kita lihat penguatkuasaan ini memang amat lemah terutamanya di peringkat KP dan KK itu sendiri. Jadi apakah saranan daripada yang berhormat sendiri terutamanya untuk kita pastikan kerajaan melihat hal berkaitan dengan penguatkuasaan ini diletakkan pada prioriti yang utama? Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih kepada Skijang, sahabat saya. Sebenarnya saya berterima kasih kerana inilah salah satu poin yang saya dah tertinggal. Nak saya perkatakan sedemikian rupa. Penguatkuasa ini sangat penting, penguatkuasaan ini. Sangat penting. Kerana apa jua yang dilakukan adalah berbalik kepada penguatkuasaan. Kalau penguatkuasaan tidak dapat melakukan ataupun tidak cukup penguatkuasaan ataupun dalam rangka untuk menambah penguatkuasaan, saya percaya banyak perkara yang boleh kerajaan lakukan. Tidak hanya kepada KP dan KK saja, termasuklah juga sebagaimana saya perkatakan alam sekitar itu sendiri. Kerana tidak ada penguatkuasaan lah, maka ia berlaku pencobaan-pencobaan haram yang menyebabkan alam sekitar itu sendiri menjadi tidak baik, menjadi sungai tercemar, ataupun juga penguatkuasaan ini tidak faham, tidak tahu kedudukan pelan dan sebagainya. Yang itu yang saya sarankan supaya kita mengambil pakar-pakar yang keluar dalam jurusan-jurusan tertentu ini supaya mereka tahu sebenarnya kedudukan itu. Kita tidak mahu mereka pakai cermin mata hitam. Kalau pakai cermin mata hitam ni maksudnya tidak nampak. Biarlah saja mereka menceroboh. Biarlah air itu mengalir tidak baik. Sehingga kan NGOs ini yang mengambil langkah
untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan saya katakan negeri Pahang saja, dan masuklah negeri-negeri lain yang telah berlaku perkara-perkara sedemikian rupa. Maka saya bersetuju dengan sekijang penguatkuasaan sangat penting dalam soal ini bagi memastikan kawalan ini dengan baik. Saya menggunakan masa secukupnya Tan Sri Yang di-Pertua. Jadi saya mohon menyokong Belanjawan 2017. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Pak Pantai. Terima kasih